Posmen yang menghantar sepucuk surat di halaman rumah aku baru sahaja berlalu pergi. Surat yang diserahkan itu berada dalam tangan aku. Aku amati muka hadapan sampul surat itu. Benarlah, ia tertulis nama dan alamat aku. Betullah, surat itu untuk aku. Tetapi, siapakah pengirimnya? Hati aku kian berdebar-debar apabila tiap kali surat itu aku tenung. Sampulnya aku buka perlahan-lahan. Kuat pula gamnya ni. Aku berhati-hati supaya tidak terkoyak di bahagian lain pula. Dan sebaik saja berjaya dibuka, rupa-rupanya ia adalah sekeping kad jemputan perkahwinan. Kad itu berwarna biru dan tulisan di dalamnya seakan-akan warna emas. Tulisan itu kelihatan amat jelas dan aku membaca perlahan-lahan ayat-ayatnya itu. Seakan-akan mahu berhenti dari berdenyut jantung aku sebaik sahaja aku habis membacanya. Farah. Oh, Farah. Rupa-rupanya itu adalah kad jemputan perkahwinan daripada Farah dengan pasangannya. Mulanya hati aku rasa kecewa juga. Tapi, ya, biarlah. Biarlah dia berkahwin dengan jejaka yang lain. Andainya lelaki itu lebih layak untuk dirinya berbanding dengan aku. Aku sedar siapalah diri aku ni. Aku adalah seorang insan yang serba kekurangan. Berpunca daripada kekurangan itulah pertunangan kami terpaksa diputuskan. Asal mulanya ketika kami bertunang, aku seperti insan-insan yang lain, sangat sempurna di mana-mana. Akan tetapi pada penghujung pertunangan kami, tatkala tarikh perkahwinan yang semakin dekat, aku terlibat dalam kemalangan. Kaki aku cedera parah dan patah. Cara jalanku juga mulai tempang. Akibatnya, siapalah yang sanggup menerima aku ini menjadi menantu mereka. Bimbang aku gagal untuk membahagiakan anak mereka dan mungkin juga anak mereka akan hidup derita kerana aku tak mampu untuk bekerja. Betulkah anggapan mereka tu? Sedangkan aku masih ada kudrat. Aku masih gagah lagi sebetulnya. Aku telan semua anggapan itu sehingga pertunangan kami terpaksa diputuskan oleh keluarga Farah. Namun, Farah masih sayangkan aku lagi. Biarlah aku terus melangkah untuk membawa diri. Kerana perkahwinan yang tak direstui oleh ayah dan ibu akan gagal mencapai kebahagiaan. Tiap langkahan aku titipkan bersama doa-doa akan kebahagiaan buat Farah. Hati aku tak pernah mendendami Farah walaupun terputusnya hubungan pertunangan kami. Itu bukan kehendak dia. Ini adalah ketentuan. Ketentuan qada dan qadar ilahi. Berdosa jika aku menolak ketentuan ini kerana ianya sudah tercatat sejak azali lagi buatku. Biarlah aku terima saja ketentuan itu sambil aku menanti. Apakah mungkin esok atau lusa ada jodoh buat aku. Engkau ketawa gembira di malam itu, dikelilingi hai ramai sanak saudara. Sedangkan aku berduka kerana janjimu yang manis bermadu, tetapi
bagai hempedu. Alangkah indah tamasya di malam itu, jarimu diinai satu persatu, memberitahu dirimu sudah berpunya. Tinggallah aku sendiri, jiwa merana. Andainya itu sayang berupa erti, setahun janji di tempat hilang sehari, membuat aku sedar diri sendiri, betapa hinanya padamu diriku ini. Di malam itu, jarimu diinai satu persatu, memberitahu dirimu sudah berpunya. Tinggallah aku sendiri, jiwa merana. Andainya itu sayang berupa erti, setahun janji di tempat hilang sehari, membuat aku sedar diri sendiri, betapa hinanya padamu diriku ini. Demikianlah halnya di pihak diri aku. Bagaimanakah pula di pihak ayah dan ibu aku atau saudara-saudara aku? Ibu dan ayah tidaklah begitu mudah untuk menerima hakikat ini. Mereka menganggap itu hanyalah satu penghinaan yang dilemparkan oleh keluarga Farah terhadap keluarga aku. Mereka tak dapat menerima keputusan keluarga Farah semata-mata kerana aku cacat. Keluarga Farah tidak ada kejujuran dan keikhlasan. Jika ada kejujuran dan keikhlasan, sudah tentulah keluarga Farah dapat terima aku walau bagaimana keadaan aku sekalipun. Jelas, mereka memungkiri segalanya dan janji yang dilafazkan itu sekadar mainan di bibir dan tak pernah ditunaikan. Aku amat sedih. Sedih mengenangkan ayah dan ibuku. Perselisihan yang tak terduga itu telah meretakkan hubungan keluarga aku dan keluarga Farah. Dan aku amat kecewa. Biarlah aku terputus dengan Farah, tak apa. Aku reda. Tetapi janganlah terputus hubungan di kalangan keluarga kami. Kerana memutuskan silaturahim itu besar dosanya. Itulah rentetan peristiwa yang menimpa kami. Perpisahan yang terjadi antara aku dan Farah amat nyata. Dan kini benarlah Farah sudah menjadi milik orang. Kad jemputan yang baru saja aku terima itu adalah sebagai buktinya. Aku renung sekali lagi. Remuk redam hati aku kian terasa. Walaupun rasa pasrah tetap ada, namun sebagai manusia, kadang aku sukar untuk kawal perasaan.
Aku ramaskan itu sekuat-kuat hati aku. Kenapa? Kenapakah kini hati aku macam berbelah bahagi antara dendam membara dan pasrah untuk merelakan Farah? Jika aku pasrah, maka seharusnya aku relakan sahaja dengan hati yang terbuka dan redha buat Farah dan pasangannya untuk mengecapi bahagia. Dan jika aku berdendam, dah tentu ia akan melarat tanpa kesudahannya. Di manakah aku ni sebenarnya? Adakah aku yang merelakan atau aku masih berdendam? Inilah yang membuatkan aku berfikir banyak kali. Adakah majlis Farah itu sepatutnya aku hadir atau aku abaikan begitu sahaja? Berkecamuk fikiran aku ketika itu. Berbagai-bagai persoalan masih bergelora yang membuntukan jawapannya. Jika aku merelakan sahaja dia menjadi milik orang, maka aku seharusnya berlapang dada. Bersyukurlah kerana jodoh dia sudah sampai. Bukankah aku juga yang sering mendoakan kebahagiaan untuk dia? Dan dia juga pernah mendoakan kebahagiaan untuk aku dan pasangan aku nanti. Sanggupkah aku menidakkan doa-doa yang telah aku tadah tangan dan memohon kepada Yang Esa sebelum ini? Aku sudah ambil satu keputusan. Walaupun ianya amat berat aku rasakan. Aku telah menggagahkan diri untuk hadir ke majlis pernikahan Farah. Ibu dan ayahku ikut bersama-sama aku. Aku hadiahkan Farah sehelai selendang berwarna biru. Tibalah masanya untuk aku berikan kembali selendang itu kepadanya. Aku harap Farah menerima kembali selendang itu. Apatah lagi, warna biru itu adalah warna kesukaannya. Sebenarnya, selendang itu ada sejarahnya. Sejarah yang tak mungkin aku lupakan. Dan itulah sejarah besar ketika cinta aku dan cinta Farah sedang mekar seperti bunga-bunga di waktu pagi. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Duniaku kini diselimuti mendung, maka tersiksalah aku dalam kegelapan. Aku terpaksa melepaskan kau berlalu. Demi diriku tak berharga lagi untukmu. Biarlah ku terima kenyataan ini. Harapan setinggi gunung berderai menjadi debu. Mengapakah kisah sedih yang selalu ku alami? Ku percaya padamu dengan sepenuh hatiku. Engkaulah cahaya penerang jalan hidup. Tapi kau permainkan, engkau sakitkan hatiku. Sengaja kau bermesra
dengan dia teman barumu. Apa dayaku ini, engkau bebas membuat pilihan. Tak dapat ku halang kau terhaka dalam cinta. Hatiku luka karena kau yang tak bertimbang rasa. Ku lepaskan kau pergi, asalkan kau bahagia. Ketika kau melangkahkan kaki, jangan kau menoleh kepadaku. Tak sanggup melihat kau berlalu. Hatiku luka lagi. Aku hadiahkan selendang itu buat Farah ketika hari itu adalah hari lahirnya. Hari lahirnya yang ke-25 tahun. Bagi aku, warna biru pada selendang itu ibarat hamparan cinta yang sangat luas dan tidak ada bertebing. Begitulah cinta kami. Aku juga mahu dia mengerti. Mengerti bahawa cinta aku hanya pada dia. Tak ada dua dan tak ada tiga. Aku berharap dia juga begitu terhadap diri aku. Dia terima pemberian itu dan dia amat-amat mengerti apakah maksud yang tersirat di sebalik pemberian itu. Kataku, apabila dia merindui aku, renunglah selendang itu. Dia akan rasa seolah-olah aku berada di sisinya dan hilanglah rasa kerinduan itu. Tetapi itu sekadar harapan dan impian. Ianya tak mungkin berlaku kerana terhalang oleh cinta kami yang terputus di tengah jalan. Lalu dikembalikan selendang itu ketika tali pertunangan kami diputuskan oleh keluarganya. Dikembalikan selendang itu bersama-sama dengan sebentuk cincin yang pernah aku sarung di jari manisnya. Semuanya berlaku itu tanpa kerelaanku. Dua situasi ini amat-amat menyentuh hati aku kerana aku terimanya dalam keadaan yang terpaksa. Air mata aku mengalir kencang mengenangkannya. Hati aku hancur dan luluh. Harapanku musnah bagai ombak membadai pantai. Mana janji kita, Farah? Mana janji kita? Aku tahu kau masih sayangkan aku. Tapi sayang itu tak dapat dikekalkan dalam hatimu kerana ia terhalang oleh tindakan keluargamu. Aku terima peristiwa itu bagai menelan pahitnya empedu. Kehadiran aku ke majlis perkahwinannya seolah-olah tidak bermakna. Apatah lagi nak melupakan kenangan lama bersama-sama Farah. Aku tak mampu. Aku tak mampu melenyapkannya dari ingatanku. Biarlah hati aku terus kecewa dan hampa. Tak apa, asalkan Farah dan pasangannya bahagia. Aku rasa cukuplah ini sebagai satu pengorbanan.
Pengorbanan besar betapa peritnya apabila terkuburnya sebuah percintaan. Dengan gayaku berjalan agak timpang, aku merenjis-renjis bauan wangi pada dua mempelai di atas pelamin. Aku letakkan selendang biru yang berbalut itu di riba Farah. Sebab hati aku menggendung matanya. Aku tahu, hatinya juga berbisik dengan pilu kerana terpaksa melepaskan aku. Cukuplah Farah, cukuplah. Walaupun aku merelakan, namun hatiku tetap tercalar dan berdarah. Tak apalah kau milik orang, tetapi cinta dan kasih sayang aku pasti kau akan injak-injak setelah kau mendapat kekasihmu yang baru itu. Hatiku menangis, tak siapa yang tahu. Oh Tuhan, terasa seksanya aku dengan ujian sebegini. Manakala di suatu sudut yang lain pula, aku lihat ayah dan ibuku begitu mesra dengan keluarga Farah. Terkikiskah dendam mereka terhadap keluarga Farah yang dipendam selama ini? Jika ya, Alhamdulillah, buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Dan bagi diriku pula, itulah gambaran mengenai sebuah cinta luka yang pernah hadir dalam hidupku dan tak mampu untuk aku melupakannya sehingga ke hari ini. Dalam syadu membelaiku, asmara melewati kala sendu. Tersurat perpisahan ini melayari hari, terpadamlah api cinta yang menyala. Bukan alasan itu yang ku mau darimu, impian yang ku bina pudar layu tiada bermakna. Setelah lama ku korbankan, tiada berarti dan biarlah terasing di sini. Hanya saat ini yang akan menentu, pasti tidak kau menoleh pada waktu indah itu. Hanya saat ini merubah dirimu kasih, meresapi jiwamu yang lara. Tidak kuduga mengapa begini berakhir episode cinta terluka. Tak mungkin akan bersinar kembali, tak mungkin kau selari. Musnah semua janji yang terucap dalam senyum menusuk di dada. Dan kini kau telah pergi, tinggalku sendiri. Setelah lama ku korbankan, tiada berarti, dan biarlah daku terasing di sini.